Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Isyak bulanan, iaitu pada setiap hari Sabtu yang ketiga, menggunakan kitab yang disusun oleh guru-guru saya, iaitu kitab Nurul Huda, ya, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan Ibn Haji Muhammad Samman, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Ibn Haji Muhammad Khan, rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, ini adalah kuliah kali yang kedua, ya, di dalam siri kita mensyarahkan kitab Tauhid ini, yang mana dalam kuliah yang lalu kita telah selesai membacakan muqaddimah. Maka pada hari ini kita pergi kepada isi kitab, ya. Kalau ada yang ada mempunyai kitab ini, ya, kitab Nurul Huda, Syarah Masailut Tauhid, terbitan Akademi Jawi Malaysia, boleh buka di muka surat 9, ya. Kalau di bahagian bawah tu tertulis 9 di situ. Iaitu kita akan mula masuk kepada pengenalan kepada ilmu tauhid, bermula dengan mabadi yang 10. Mabadi dari segi maknanya, dia adalah perkataan bahasa Arab, ya, yang berbentuk plural ataupun jamak daripada perkataan yang singularnya adalah mabda.
Daripada bada'a yabda'u yang bererti bermula. Bila ditambah huruf mim di hadapan, daripada bada'a yabda'u menjadi mabda', maka itu membawa makna tempat. Ya. Ismu makanin, ya, nama tempat. Jadi kalau bada'a yabda'u bererti bermula, maka mabda' adalah tempat bermula, ataupun tempat permulaan. Mabadik adalah plural, jamak, ya, tempat-tempat permulaan. Itu kalau dari segi bahasanya. Dan dia membawa kaitan dengan mabadik dari segi konteksnya adalah perkara-perkara asas. Ya. Jadi bila orang tu nak mula mengaji ilmu tauhid, tak dapat tidak dia kena tahu perkara asas ini yang ada 10. Ya. Tanpa mengetahui mabadi yang 10 ini, bukan kata orang tu tak dapat ilmu, dapat, tetapi ilmunya tidak akan menjadi kemas dan tahqiq. Ya. Ilmunya itu ada tak kemas lah, ya, longgar, tak tahqiq, ada keraguan. Ya. Mungkin mudah untuk dikelirukan. Berbeza kalau dari awal lagi dia telah memantapkan kefahamannya tentang mabadi yang 10 ini, insya-Allah, ya, kefahamannya itu menjadi kemas, menjadi mantap dan sukar untuk orang ini dikelirukan. Baik. Muka surat 9, soalan. Manakah yang dikatakan mabadi yang 10 bagi ilmu tauhid itu? Ini sebagai ulangan, ya, secara laju-laju, kerana kita sepatutnya malam ini, siri kedua ini, kita akan masuk kepada al-mabda'ul awal, permulaan yang pertama, iaitu hadduhu. Hadnya, ta'rifnya, pengertiannya ilmu tauhid itu. Baik. Jadi, manakah yang dikatakan mabadi yang 10 bagi ilmu tauhid itu? Jawapan iaitu yang pertama adalah hadnya, iaitu pengertiannya. Atau dengan bahasa yang kita familiar, yang kita biasa dengar, iaitu definisi ilmu tauhid. Ta'rif ilmu tauhid apa dia? Yang kedua adalah maudu'uhu, maudu'nya. Kalau diterjemahkan di sini dengan terjemahan yang mungkin di zaman kita ni agak sukar untuk kita bayangkan makna yang tepat. Sebab itu diterjemahkan maudhu' di sini adalah hantarannya. Hantaran tu kan kalau dengan kita sekarang ni, kita lebih relate dengan hadiah-hadiah yang diberikan ketika ada perkahwinan atau pertunangan. Jadi dibawa hantaran untuk pengantin misalnya, begitu. Tapi tidak begitu, ya. Maksud di sini maudhu' daripada wada'a yad'u, yang berarti meletak, maudhu' sesuatu yang diletakkan. Di sini sebenarnya maknanya adalah subjek matternya. Apakah yang dibincangkan, ya? Ataupun apakah fokus dalam ilmu tauhid ini? Subjek matternya apa? Yang ketiga adalah wadi'uhu, daripada wada'a yad'u. Kalau maudhu' tadi adalah dengan isim maf'ul. Kalau dalam hadis lain lagi maknanya, ya. Kalau dalam ilmu hadis, bila dikatakan hadis itu maudhu', berarti hadis itu direka-reka. Itu hadis palsu. Tapi kalau di sini maudhu' artinya subject matter. Wadi' dia isim fa'il, dia yang melakukan. Diterjemahkan di sini adalah yang menghantarkannya. Masih lagi kurang connect, ya, dengan kefahaman kita di zaman sekarang. Mungkin lebih mudah kita fahami kalau wadi'uhu, wadi'nya itu diterjemahkan kepada yang menyusun ilmu ini. Siapa orang yang menyusun ilmu tauhid ini? Yang keempat adalah ismuhu. Ismuhu, namanya. Nama ilmu tauhid lah. Ya, betul, ya. Salah satu daripada nama ilmu ini adalah ilmu tauhid. Tetapi ada juga nama-nama yang lain, elok kita ketahui supaya kita tidak keliru. Takut nanti kita berbalah, kamu belajar ilmu ni, saya belajar ilmu ni, padahal ilmu yang sama. Hanya nama sahaja berbeza. Yang kelima adalah ghayatuhu. Apakah tujuan? Secara kita kata makronya, secara besarnya, secara luasnya, apa tujuan belajar ilmu tauhid ini? Dinamakan ghayah.
Kemudian yang keenam, hukmuhu. Apa hukum belajar ilmu tauhid? Ya, kita tahu hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum syarak. Adakah wajib, adakah sunat, adakah harus, adakah makruh, adakah haram? Itu maksud hukum. Apa hukum belajar ilmu tauhid? Yang ketujuh, maksuduhu. Maksud dengan ghoyah, kalau kita terjemah, tujuan juga. Maksud dan tujuan sama. Yang ditujunya, objektifnya apa? Cuma maksud ini adalah tujuan yang lebih spesifik. Di sini ditulis yakni tujuan yang lebih besar dan lebih menyeluruh. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang dimaksudkan dengan maksuduhu itu, tujuan yang lebih memfokus kepada isi kandungan ilmu tauhid tadi. Dia ada kaitan rapat dengan maudhu' itu. Kemudian yang ke-8, istimdaduhu. Daripada perkataan bahasa Arab, istamadda yastamiddu. Dia ada perkataan alif sinta di situ yang berbawa makna melihat. Maaf, alif sinta ni membawa makna meminta. Jadi perkataan asalnya madda. Madda yang muddu tu maknanya menghulurkan. Jadi kalau istamadda yastamiddu, artinya minta hulur, iaitu menarik. Istimdad maknanya ditarik dari mana? Atau dengan bahasa yang kita mudah faham lah ya. Istimdaduhu ni adalah sumbernya. Dari mana diambil ilmu tauhid ni? Sumber ilmu tauhid ni apa? Itu maksud dia. Yang ke-9 adalah nisbatuhu. Nisbah ni dah jadi bahasa Melayu juga. Dinisbahkan ataupun secara nisbahnya. Jadi nisbah di sini artinya bandingan. Kalau nak dibandingkan ilmu tauhid ini dengan ilmu yang lain, di manakah posisinya? Dan yang ke-10, faidatuhu. Faedah ilmu tauhid ni apa dia? Tentulah kita belajar sesuatu ilmu itu, kita nak dapat sesuatu kebaikan, satu faedah daripada ilmu yang kita belajar. Orang yang belajar ilmu perniagaan misalnya, mungkin supaya dia boleh berniaga dan buat untung. Orang yang belajar ilmu perubatan supaya dia boleh jadi doktor, rawat orang. Orang yang belajar ilmu undang-undang supaya dia faham undang-undang. Mungkin dia boleh jadi hakim, boleh jadi peguam dan seumpama dengannya. Jadi apa faedah belajar ilmu tauhid? Inilah 10 mabadi'. Saya ulang secara laju. Pertama, takrif atau definisinya. Kedua, subjek matternya apa. Ketiga, siapakah yang menyusun ilmu ini. Keempat, apakah nama ataupun nama-nama bagi ilmu ini. Kelima, apakah tujuan yang besar daripada belajar ilmu tauhid ini. Objektif yang secara umumnya. Kemudian, apakah hukum belajar ilmu tauhid? Apakah tujuan secara lebih spesifiknya belajar ilmu tauhid ini? Dan yang ke-8, dari manakah diambil ilmu ini ataupun sumbernya apa? Yang ke-9, di manakah posisi kedudukan ilmu tauhid berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain? Dan yang ke-10, apakah faedah daripada ilmu tauhid ini? Soalan. Apa dia hadnya, pengertiannya ilmu tauhid itu? Apakah definisi ilmu tauhid? Apakah ta'rif ilmu tauhid? Jawapan, ada pun had atau pengertian ilmu tauhid itu, ini dia punya ta'rif dia, ialah diketahui dengan dia bahawa sesuatu itu satu. Satu ilmu yang diketahui dengan ilmu itu bahawa sesuatu itu satu. Ini ta'rif secara lughatan. Ta'rif yang lughawi. Ta'rif dari segi bahasa. The literal definition of tauhid. Tetapi yang kita nak relate dengan apa yang kita nak belajar sekarang ni adalah dari segi istilah. Dari segi istilah, apa makna ilmu tauhid? Dan pada istilah iaitu ilmu yang membahaskan, yang membincangkan, yang menghuraikan, yang menerangkan beberapa aqaid agama. Aqaid ini adalah plural, jamak daripada aqidah. Huruf asalnya 3 ya, ain, qaf, dal. Aqadah. Aqadah ni asalnya makna menyimpulkan. Kalau aqdun adalah simpulan. Sebab itu dikatakan akad nikah, iaitu simpulan ijab dan qabul. Bila tersimpul antara ijab dan qabul, maka termeterailah akad. Maka akidah itu adalah simpulan, yakni di sini simpulan keyakinan. Apa yang dipercayai tanpa ragu-ragu dalam agama,
yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Maknanya, pertama dia ada elemen kepercayaan yang bulat, yang teguh, ibarat simpulan yang tidak akan terurai lagi. Kemudian kepercayaan ini pula bukan hanya percaya secara membuta tuli, ikut-ikutan sahaja, tidak. Tetapi bersandarkan, berdasarkan kepada dalil yang yakin. Kita pause sejenak ya, kerana di sinilah kita kata, kalau orang itu benar-benar memahami tentang kita katakan mabadi yang 10 ini, maka ilmunya itu akan menjadi tahqiq ya, akan menjadi mantap. Di sini perkataan yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin ini pun sudah boleh membantu orang itu terselamat daripada dikelirukan oleh dakyah golongan yang telah terpalit dengan bid'ah di dalam akidah. Kita kena ingat, bid'ah di dalam akidah tidak ada yang hasanah. Kalaupun mungkin kita pernah dengar kuliah-kuliah Ustaz Engku sebelum ini, Ustaz Engku terangkan ulama membahagikan bid'ah secara asas kepada dua. Ada bid'ah yang baik namanya hasanah, ada bid'ah yang buruk namanya sayyi'ah. Tetapi tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik kalau dalam perkara akidah. Kenapa? Kalau kita faham makna bid'ah, bid'ah artinya sesuatu yang baru. Yang dahulu tidak ada. Kalau dalam konteks agama, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Jadi kalau bid'ah dalam akidah, berarti akidah seseorang itu berbeza dengan akidah Nabi SAW. Kerana kalaulah akidah itu sama dengan akidah Nabi, jelas tidak akan dinamakan bid'ah. Kerana bid'ah ni benda baru. Jadi bila dinamakan bid'ah dalam akidah, berarti akidah itu berbeza daripada akidah Nabi SAW. Maka pastilah akidah yang berbeza dengan akidah Nabi SAW ini tidak mungkin akan hasanah. Dia adalah sayyi'ah, dalalah. Orang yang berakidah lain daripada akidah Nabi SAW itu adalah orang yang sesat. Maka bid'ah dalam akidah ini adalah menyebabkan dosa yang besar. Dan bahkan ada sebahagian bid'ah dalam akidah boleh membawa kepada kufur, ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi ada orang yang cenderung kepada bid'ah dalam akidah, dia bawa ayat suci Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat, dia bawa hadis-hadis Nabi SAW yang maknanya tu ada kesamaran, lalu dia ekstrak, dia keluarkan daripada ayat-ayat yang mutasyabihat, juga hadis-hadis Nabi SAW yang maknanya itu ada kesamaran, lalu dia menjadikan itu kononnya sebagai dalil akidah dia. Maka kalau kita lihat pada ta'rif, itu pun sudah tak betul. Kerana dari segi ta'rif, ilmu tauhid ini mesti dalil yang yakin. Kalau ayat mutasyabihat, itu bukan dalil yang yakin. Tapi kenapa pula tak yakin, Ustaz? Tak ke ayat Quran tu? Mana boleh tak yakin dengan ayat Quran? Jadi kita kena faham ya. Dalam bab kita menilai yakin tak yakin ini, boleh dinilai dari dua sudut. Baik Al-Quran ataupun hadis Nabi ya, SAW. Yang pertama dinilai daripada sudut yang dipanggil subut ya, daripada perkataan sabata yathbutu ya. Sabata. Sabit maknanya tetap ya. Jadi dari segi subut, maknanya tetaplah bahawa ini daripada Rasulullah SAW. Maka yang itu Al-Quran semuanya yakin. Dia kata qat'i yusubut. Qat'i asal maknanya qata'a, yang qata'a itu putus. Putus di sini maknanya tak ada keraguan lah. Tak ada possibility begitu begini, memang confirm lah. Ini daripada Nabi SAW. Itu disebut qat'i yusubut. Jadi Al-Quran keseluruhannya yakin qat'i yusubut. Kenapa? Kerana Al-Quran ini sampai kepada kita melalui jalur perawi yang mutawatir. Maknanya diriwayatkan ayat-ayat suci Al-Quran ini oleh bilangan perawi-perawi yang begitu ramai, sekira-kira mustahil lah seramai itu pakat terlupa, ya, pakat tersilap semua atau pakat berbohong, tak mungkin. Sebab itulah disebutkan al-mutawatiru yufidul
qat'a, sesuatu yang sabit secara mutawatir, diriwayat oleh bilangan yang ramai, dia menghasilkan putus, maknanya yakin, tak ragu-ragu. Dan ini berlaku even dalam perkara-perkara perkhabaran-perkhabaran biasa. Bukan cerita tentang Quran hadis sahaja. Mana-mana perkhabaran yang sampai kepada kita secara mutawatir menyebabkan kita yakin. Contohnya benda-benda biasa sahaja. Contohnya kita yakin sekarang ini Perdana Menteri kita yang ke-9, betul ya, yang ke-9 adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Ada orang tak setuju Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, tak setuju, tu cerita lain. Tapi dia yakin bahawa buat masa sekarang ini itulah Perdana Menteri kita. Padahal orang yang yakin ini, pertama dia tidak hadir pun majlis angkat sumpah Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia tak hadir. Dia tak tengok pun watikah pelantikan. Tapi kenapa dia yakin tanpa ragu-ragu bahawa sekarang ini Perdana Menteri Malaysia adalah Datuk Seri Ismail Sabri? Adalah kerana perkhabaran itu memang sampai melalui jalur yang pelbagai. Misalnya dalam Astro Awani, report berita yang sama, dalam sinar harian pun berita yang sama, dalam Utusan Malaysia pun berita yang sama, bahkan dalam berita-berita luar negara juga CNN dan sebagainya misalnya, juga melaporkan perkara yang sama. Tak mungkinlah seramai itu yang melaporkan berita itu pakat berbohong, pakat tersilap, pakat terlupa semua. Tak mungkin, mustahil. Maka oleh kerana mustahil tersilap atau terlupa seramai itu, maka dia menatijahkan yakin. Padahal bukan Quran hadis pun. Tapi sebab dia mutawatir, kita yakin bahawa benda itu memang begitulah khabar yang sampai kepada kita. Tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Tidak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita secara mutawatir. Ini yang baru ni kecoh sekejap ya. Isu ya. Ada ustaz mengatakan bahawa hadis Nabi ini terbina di atas sangkaan. Jadi timbul kecoh kenapa? Kerana tidak dijelaskan secara terperinci. Hanya kan sebut macam itu. Bila sebut macam itu, hadis Nabi hanya terbina atas sangkaan, maka jelas itu menimbulkan kekecohan. Tapi kalau kita terangkan secara terperinci, insya-Allah orang faham, orang tidak akan jadi kecoh. Baik. Hadis Nabi SAW ini sebahagiannya sampai kepada kita secara mutawatir. Maknanya hadis itu diriwayat oleh bilangan perawi yang cukup ramai untuk eliminate any doubt. Untuk menghilangkan sebarang keraguan. Tak mungkinlah seramai itu perawi, pakat tersilap, pakat terlupa, semua tak mungkin. Jadi hadis yang mutawatir ini, dari segi yakin tak yakin, sama seperti Al-Quran, iaitu qat'iyyus subut. Putus, pasti, yakin bahawa ini memang daripada Nabi SAW, tidak ada ragu-ragu. Tapi banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan tidak secara mutawatir. Diriwayatkan secara ahad, maknanya perawi yang sedikit, mungkin seorang yang meriwayatkan hadis itu, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Maka bilangan yang sedikit ini boleh jadi kita boleh terima secara akli, secara akal, yang 2-3 orang ni boleh jadi masing-masing terlupa, boleh jadi masing-masing tersilap. Kerana 2-3 orang ni memang boleh tersilap. Berbeza tadi misalnya 30, 40, 70 orang menceritakan benda yang sama, takkanlah semua terpakat tersilap semua. Jadi kalau Quran semuanya mutawatir, oleh itu semuanya qat'iyyus subut, yakin daripada Nabi SAW, hadis tidak demikian. Hadis kalau yang mutawatir sama, yakin itu daripada Nabi SAW. Tetapi kalau ahad, ada keraguan, adakah memang daripada Nabi SAW atau mungkin perawi tersilap, mungkin perawi terlupa. Di situlah yang dikatakan sangkaan tu. Kalau sebut sangkaan saja macam itu, orang boleh salah faham. Sangkaan daripada sudut mana ada keraguan tu. Maka keraguan itulah yang terpaksa disiasat, yang di take care oleh para muhaddis, tokoh-tokoh ulama yang pakar dalam bidang hadis, yang ahli dalam ilmu rijal, ilmu menilai kualiti perawi-perawi hadis. Lalu apabila mereka mengkaji dan menilai dan mendapati bahawa perawi-perawi hadis itu kualitinya bagus, orangnya dipercayai, kuat ingatan dan sebagainya,
kemudian sanadnya mata rantai bersambung-sambung daripada siapa juga elok, tidak terputus di mana-mana, maka para ulama menilai bahawa kemungkinan besar, most probably memang, walaupun tak yakin 100%, tapi most probably itulah memang daripada Nabi SAW. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dalam bidang hadis sebagai sahih. Sahih maknanya kemungkinan besar memang itu daripada Nabi SAW. Memanglah tak sampai label mutawatir. Mutawatir itu 100%. Tapi kemungkinan besar ini sudah memadai untuk mewajibkan beramal dengan hadis yang sahih tersebut walaupun zonni yusubut. Walaupun ada keraguan sedikit daripada segi adakah daripada Nabi atau bukan. Sementara apabila para ulama hadis menilai kualiti perawi itu mungkin dia orangnya pelupa, mungkin orangnya kurang boleh dipercayai dan sebagainya, maka dikatakan kemungkinan bahawa hadis itu daripada Nabi SAW tidak sebagus kalau hadis sahih tadi. Tapi bukanlah makna confirm ini bukan daripada Nabi, bukan. Kalau yang confirm bukan daripada Nabi itu lain. Itu disebut sebagai hadis maudhu'. Tetapi kalau yang masih ada kemungkinan ia daripada Nabi SAW, tapi kemungkinan itu tidak sebagus sebagaimana yang tadi, yang dinilai sebagai hadis sahih, maka itulah disebut hadis ini adalah lam yasih. Ini hadis bukan hadis yang sahih. Maka bukan sahih dalam istilah ilmu hadis, tidak bererti hadis itu palsu. Sebab berbeza penggunaannya dalam bahasa Melayu misalnya, kalau satu orang ditanya, betul ke saya dengar kamu dinaikkan pangkat, lalu orang yang ditanya menjawab, tak sahih tu. Jadi apa yang ada dalam fikiran orang yang mendengar jawapan itu, tak sahih maknanya tak betul. Tak betul tu berita tu. Jadi itulah kadang-kadang apabila hadis disebut hadis itu tidak sahih, maka sebahagian orang membayangkan makna hadis itu tak betul. Tidak. Hadis bila dikatakan tidak sahih bukan berarti hadis itu tak betul, berarti hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang sahih, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama hadis. Maka bila dikatakan tidak sahih, itulah dikatakan hadis yang dhaif, secara umumnya begitu. Mungkin nanti sudah boleh jadi hadis hasan li ghairihi dan sebagainya. Itu pembicaraan nombor 2. Secara basicnya hadis yang kualitinya tidak sebagus hadis sahih tadi, secara umum disebut hadis yang dhaif. Dhaif maknanya ia masih ada kemungkinan itu daripada Nabi SAW, tapi kemungkinan itu tidak sebagus seperti hadis sahih. Oleh itu skop peramalannya tidak sama seperti skop peramalan hadis sahih. Secara umumnya wajib beramal dengan hadis yang sahih, kerana kita itu wajib beramal berdasarkan ghalabatuz zan, berdasarkan berat sangkaan. Tapi kalau akidah levelnya yakin, bukan sangkaan saja. Sebab itulah dalam bab akidah standard of dalil itu tinggi. Tapi kalau dalam bab fiqh memadailah dengan berat sangkaan itu sudah kita boleh beramal berdasarkan berat sangkaan. Tapi hadis dhaif tidak sampai kepada level itu, tapi nak ditinggalkan terus juga tak boleh, kerana ada kemungkinan itu daripada Nabi SAW. Maka para ulama menetapkan skopnya. Kalau hadis itu setakat dhaif, bukanlah sampai ke tahap maudhu' palsu, maka diamalkan bila hadis itu misalnya bercerita tentang fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan beramal, baca surah ni macam ni, buat amalan ni macam ni, tapi tak sahih lah, tapi tidaklah palsu. Maka di situ boleh kita jadikan hadis yang berkaitan dengan fadailul a'mal itu sebagai sandaran sebenarnya atas jalan ihtiyat, atas jalan berhati-hati. Kalau itu daripada Nabi SAW, kita tidak terlepas fadilat yang sebagaimana disebutkan. Dan kalau bukan daripada hadis Nabi SAW pun, hukum perbuatan itu telah jelas. Sebagai contoh, ada hadis yang mana Nabi SAW diriwayatkan baginda menceritakan kelebihan membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Man qara'a surata Yasin fi lailatil Jum'ati ghufira lahu au asbaha maghfuran lah. Apabila seseorang itu membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka diampunkan baginya dosanya, ataupun berpagi-pagilah dia esoknya dalam keadaan dosanya telah diampunkan. Jadi cuba tengok elemen ihtiyat di situ. Hadis ini dinilai sebagai dhaif, bukan palsu
Maknanya masih ada kemungkinan Nabi SAW pernah mengucapkan kata-kata sedemikian, tapi kemungkinan itu taklah tinggi sangat, tak sebagaimana hadis sahih. Maka hukum baca Yasin pada malam Jumaat atau malam-malam yang lain itu sudah sabit. Iaitu Yasin sebahagian daripada Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya sunat, dapat pahala. Termasuklah membaca Al-Quran, membaca surah Yasin pada malam Jumaat, hukumnya sunat, dapat pahala. Tapi kenapa orang ini dia lebih beria-ria, bersungguh-sungguh, boleh katakan tak miss, asal malam Jumaat dia baca Yasin, kerana ihtiyat, berhati-hati. Kalau memang itulah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan sudah untung dia itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu taala. Tapi tak pastilah nak jazam, nak kata confirm lah ni macam itu, tidak, kerana hadisnya dhaif. Tapi kalau misal kata memang betul lah Nabi SAW pernah memberitahu fadilat yang demikian, maka orang itu dapat fadilat diampunkan dosa tadi. Itu konsep ihtiyat. Saya pernah bagi contoh bagaimana kita dalam kehidupan keseharian kita pun kita ada elemen ihtiyat. Berhati-hati, misalnya satu orang yang sedang memandu dalam keadaan melebihi had laju di highway misalnya, tengah syok bawa 105, 16, 17, 18, 180 km sejam misalnya, tiba-tiba sedang dia seronok memandu laju begitu, dia perasan ada kereta daripada arah yang bertentangan bagi beam, bagi lampu tinggi. Jadi dia secara spontan ataupun secara kebiasaannya, orang ini akan memperlahankan kenderaannya. Kenapa? Kerana dia bimbang kalau bagi lampu tinggi itu isyarat bahawa ada speed trap di hadapan. Jadi dia slow down sebagai langkah berhati-hati. Nak kata confirm ada speed trap, belum tentu. Pertama pun belum tentu orang itu memberi isyarat lampu tinggi itu kerana nak bagi tahu ada speed trap, belum tentu. Kerana tak jarang juga orang bagi beam kerana tujuan nak alert kepada pemandu yang sebelah tu bahawa dia nak memotong. Sebab kadang orang risau kalau botol macam tu je kan, kereta ni asyik, dia tak perasan, dia masuk ke kanan, sama-sama susah, terbabas, aksiden dan sebagainya. So dia bagi beam kerana tujuan itu. Atau mungkin budak-budak muda misalnya baru dapat lesen, tengah seronok, beam sana, beam sini pun boleh jadi juga. So banyak kemungkinan. Jadi walhasil, beam itu menunjukkan bahawa ada speed trap, itu ada kemungkinan tapi tak pasti. Sepertinya dhaif lah. Dhaif daripada sudut memang ada kaitan beam itu isyarat kepada ada speed trap. Tapi kenapa orang itu slow down sedangkan tak pasti pun ada speed trap atau tak ada? Slow down itulah namanya berhati-hati, ihtiyat. Sekira-kira kalau ada speed trap dia selamat, tak kena saman. Tapi kalau tak ada speed trap pun tak apalah, just slow down sekejap, tak ada masalah. Memang patuh kepada undang-undang jalan raya. Jadi itu konsep yang dikatakan ihtiyat dalam hadis yang dhaif. Selesai daripada sudut subut dua, qat'i dan zanni. Qat'i yusubut dan zanni yusubut. Tetapi dia bukan setakat subut saja. Ini yang kadang-kadang orang tak faham. Dia kata, apa ni ustaz ni? Nak komplain saya percaya macam itu. Saya ikut Quran kot. Takkan tak betul Quran yang kata? Di sinilah kita nak terangkan. Selain daripada elemen subut, ada elemen yang disebut sebagai dilalah. Dalla yadullu, ataupun dalalah boleh juga, dan bahkan ada bacaan dia boleh sebut dulalah. Tapi yang biasa kita sebut adalah dilalah. Dilalah di sini maknanya lafaz menunjukkan kepada makna apa. Sebab lafaz ni kadang-kadang dia menunjuk pada satu makna, kadang-kadang menunjukkan kepada banyak makna. Saya bagi contoh yang mudah. Misalnya lafaz kaki. Kaki itu lafaz. Kita melafazkan satu perkataan kaki. Tapi kaki ni dia ada makna dia. Jadi bila kita lafaz kaki ni menunjukkan kepada makna apa? Kaki menunjuk kepada makna apa, itulah disebut dilalah. Jadi oleh kerana kaki ni mempunyai beberapa makna, maka semata-mata sebut kaki, dia zonni. Dia ada keraguan. Dia ni maksudkan kaki apa? Tapi boleh jadi yakin balik bila ada korinah dia.
ada indikasi bahawa kaki yang dimaksudkan itu apa. Misalnya ya, tadi saya berjalan tak pakai slipper, ya, terpijak kaca, berdarah kaki saya. Itu kan jelas. Jadi maksudkan kaki di situ adalah anggota kaki, ya, yang berada di bahagian bawah jasad kita. Kemudian kalau orang tu mengatakan pula misalnya, ya, saya nak buat baju sepasang, agak-agak kalau 5 kaki cukup tak? Kalau yang tak faham nanti dia kata, baju apa pula sampai nak 5 kaki ke? Kaki seluar 2 cukuplah. Bukan. Orang yang dah biasa pasti dia sudah faham. Maksud kaki di situ adalah satu ukuran, iaitu bersamaan dengan 12 inci. Kerana konteks percakapan itu menjadi indikasi, ya. Dia kata saya nak buat baju, nak beli kain, agak-agak berapa kaki. Ataupun dia kata, dia ni memang kaki penipu misalnya. Kaki pula menipu, bukan mulut ke menipu? Lain. Kaki menipu di situ maksudnya adalah dia ni suka menipu. Bukan kaki dia yang menipu. Kaki di situ maksudnya orang yang suka buat satu benda. Kalau kaki menipu, suka menipu. Kaki minum, suka minum. Biasanya minum di sini maksudnya minum arak. Kaki perempuan misalnya, suka mengorat orang perempuan. Kaki judi misalnya, suka berjudi. Jadi kaki di situ menunjukkan orang yang berminat kepada sesuatu. Jadi lafaz kaki tak ada masalah, tapi apa makna kaki dalam sesuatu ayat itu zonni. Ada keraguan kerana kaki adalah satu perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna. So akan always timbul persoalan, makna apa ni? Tapi bila dah datang dalam konteks ayat, itu mungkin tak ada keraguan lagi. Macam tadilah, saya berjalan tak pakai slipper, terpijak kaca, luka kaki saya. Tu tak ada ragu-ragu. Atau saya nak buat baju, saya nak beli kain, agak-agak berapa kaki yang diperlukan. Itu juga ayat tu sudah menghilangkan keraguan. Baik. Jadi, baik ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kalau dari segi dilalah, ada yang qat'i, Quran ada yang qat'i dilalahnya, dan ada yang zonni. Ada Quran yang ada keraguan. Cuba kalau saya cakap macam tu saja. Tuan-tuan, Quran ni pun terbina atas sangkaan. Itu kan akan jadi fitnah. Akan jadi kacau. Sebab saya tak terangkan. Apa maksud tu? Maksudnya adalah sangkaan makna lafaz dalam Al-Quran tu. Bukan Al-Quran tu daripada Nabi SAW atau bukan. Itu tak ada ragu-ragu. Ini ya ke daripada Nabi? Ayat ni memang, ayat Quran ni memang ayat Quran daripada Nabi. Tak ada. Yang tu tidak ada keraguan. Kerana sampai secara mutawatir. Tetapi, lafaz dalam Quran ni apa makna dia? Ketika itu boleh jadi qat'i, pasti tak ada keraguan. Boleh jadi zonni, ada keraguan. Sebagai contoh, walaupun ini contoh tidak ada kaitan tentang ilmu akidah, dia lebih kepada ilmu fiqh, tetapi contoh ini cukup bagus untuk menunjukkan kepada kita bahawa ayat suci Al-Quran pun ada yang mengandungi keraguan dari segi maknanya apa. Itu masuk keraguan di situ. Bukan ragu-ragu betul ke ayat Quran ni, ke tak betul ayat Quran. Itu bukan begitu. Itu tak boleh macam itu. Keraguan maksudnya ayat Quran ni memang betul, tapi makna apa ya? Jadi saya bagi contoh, dalam satu ayat boleh berlaku makna ayat itu qat'i, putus, tak ada ragu-ragu lagi. Dalam masa yang sama, ayat yang sama juga mengandungi perkataan yang maknanya zonni. Maknanya itu masih ada keraguan. Ini makna begini ke makna begitu? Jadi ayat yang selalu saya bawakan sebagai contoh kerana mudah difahami, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami-suami mereka, hendaklah mereka itu beriddah selama 3 quru. Ini ayat tentang cerita tentang iddah perempuan. Jadi kadang-kadang orang yang tak faham, dia kata, kita tak payahlah nak ikut-ikut mazhab. Buat kacau je ikut mazhab ni kata gitu, mazhab ni kata gini. Kan senang kalau kita ikut Quran hadis. Tak adalah kita nak macam-macam. Jadi macam-macam ni, ni mazhab Maliki lain, ni mazhab Syafi'i lain, mazhab Hambali lain lagi, Hanafi lain lagi. Itu kacau. Kita Quran sunnah terus. Jadi kita senang bersatu padu.
Percakapan seperti ini walaupun nampak confident, tapi sebenarnya tak berapa cerdik. Orang tu tak faham apa yang berlaku bila umat Islam ikut pada Quran dan Sunnah. Kita terangkan mudah saja. Bila-bila masa para ulama Islam merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan. Iaitu mungkin semua ulama-ulama ni merujuk pada ayat suci Al-Quran, merujuk pada hadis Nabi SAW. Mereka memahami dengan kefahaman yang sama. One single understanding. Jadi bila mereka memahami ayat Al-Quran itu misalnya dengan kefahaman yang sama, lalu mereka berfatwa dengan fatwa yang sama, dan fatwa yang sama inilah dinamakan ijma', konsensus, kesepakatan para ulama, dan ijma' yang jelas itu wajib diikuti, haram dilanggar. Tak boleh langgar ijma'. Ulama' dah sepakat. Tapi tidak jarang berlaku apabila ulama' pergi kepada Quran dan hadis, katakanlah ulama' pergi pada Al-Quran, tak jarang berlaku ulama' ni faham begini, memang sama-sama mengakui ini ayat Quran. Tak ada seorang kata ini ayat Quran, ni kata bukan ayat Quran, bukan. Semua mengakui ini memang ayat Quran. Tapi ayat Quran ni makna apa? Ulama' ni faham A misalnya, ulama' seorang lagi kata tak, maknanya B. Jadi itu yang berlaku dalam ayat iddah tadi. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami hendaklah mereka beriddah selama 3 quru. Jadi dalam memahami ayat suci Al-Quran ni, ulama nak tahu iddah perempuan ni berapa lama, rujuk pada ayat suci Al-Quran, jumpa ayat yang direct to the issue. Lalu yang ijma' adalah iddah perempuan ini melibatkan tempoh 3 kali quru. Itu tak ada ragu-ragu. Jadi salah satu dari segi dilalah menunjukkan kepada makna hanya ada satu makna. Thalathah di situ bermakna 3. Jadi tak adalah ulama yang keluar fatwa kata iddah habis semata-mata dengan 2 kali quru, tak ada. Nisbah pada perempuan yang merdeka lah ya. Sebab kalau perempuan hamba tu dia ada dalil yang lain. Perempuan yang merdeka, yakni bukan hamba, tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa iddahnya adalah 3 kali quru. Kerana kalimah itu jelas, dilalahnya menunjukkan kepada maknanya jelas, salah satu makna 3. Cuma timbul problem dalam memahami kalimah quru. Quru ini plural, jamak kepada perkataan Qur'un. Apa makna Qur'un? Dalam bahasa Arab, perkataan Qur'un ini diistilahkan sebagai kalimah perkataan yang mushtarakah. Perkataan yang dikongsi makna oleh 2 makna. Satu makna Qur'un adalah haid, quru maknanya haid, dan satu lagi Qur'un maknanya suci daripada haid. Quru dengan makna suci. Jadi timbul keraguan. Ini maksudnya zonni ni, ayat Quran tapi zonni, keraguan daripada sudut makna. Ini quru ni 3 kali suci ke 3 kali haid, 3 kali suci ke 3 kali haid. Jadi ulama nak tahu mana satu yang dikehendaki dalam ayat suci Al-Quran, maka pertama ulama rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain yang berkaitan. Kenapa? Kerana ayat Quran sesama ayat Quran kerap saling tafsir menafsirkan. Kemudian ulama rujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan iddah. Kerana apa? Kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan maksud kehendak daripada Al-Quran. Kemudian bahkan ulama rujuk juga kepada kaedah bahasa Arab. Kenapa? Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Jelas perlu difahami dengan kaedah bahasa Arab. Jangan kita pula memandai-mandai. Kita baca Quran bahasa Arab, tapi kita nak terjemahkan, kita nak keluarkan makna dan juga hukum ikut uslub bahasa Melayu. Itu kita boleh jadi keliru. Jadi Quran dalam bahasa Arab perlu difahami dengan kaedah bahasa Arab. Maka para ulama merujuk kepada kaedah bahasa Arab dalam memahami salah satu quru adakah bermakna 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Natijah daripada melakukan perkara ini, ulama dalam mazhab Syafi'i memahami quru dengan makna suci, keluarlah fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Sementara ulama dalam mazhab Hanafi memahami quru dengan makna haid, maka keluarlah fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Jadi
Poinnya apa? Poinnya supaya kawan-kawan kita faham bahawa dia betul yang kamu pegang tu ayat suci Al-Quran, tak ada ragu-ragu itu daripada Allah, tapi tidak boleh dijadikan dalil dalam akidah. Kenapa pula Ustaz? Ayat Quran pula tak boleh jadi dalil. Kerana ini cerita akidah. Ayat Quran yang kamu bawa itu, dia zonni. Mana boleh zonni Ustaz? Quran kot. Ya, Quran qat'i. Daripada segi subut. Daripada segi ianya daripada Allah, daripada Rasul. Tetapi zonni daripada sudut ia bermakna apa? Tak jelas makna dia. Maka tak boleh dijadikan dalil dalam akidah. Kenapa? Kerana akidah ini dia punya standard dia adalah standard yakin. Tak boleh misalnya dalam akidah kita hanya main agak-agak saja. Kita hanya kata mungkinlah kot ada syurga, ada neraka. Saya rasa-rasa ada lah. Sebab nanti orang mati kan, yang baik senang masuk syurga. Yang jahat-jahat nanti senang masuk neraka. Tapi entahlah, kalau tak ada pun mana saya tahu. Dalam akidah tak boleh begitu. Ataupun orang tu kata, saya rasa ada Tuhan. Sebab yalah, semua orang pun macam incline nak mengatakan ada Tuhan. Majoriti manusia pun cenderung kepada ada Tuhan. Tapi tak tahulah kalau geng-geng etis ni yang betul. Kok memang tak ada Tuhan, boleh jadi juga. Tak boleh macam itu. Kalau dalam akidah dia mesti yakin. Memang yakin bahawa Allah tu wujud. Memang yakin dengan pemberitahuan daripada Rasul, Nabi SAW bagi tahu, kita yakin ada syurga, ada neraka, ada hari akhirat, ada mizan, ada sirat. Kenapa kita yakin? Kerana ini bab akidah. Kalau bab fiqah masih boleh kita tak yakin tapi kita beramal juga. Kenapa? Kerana fiqah menerima standard ghalabatu zon. Standard berat sangkaan, okey, sudah memadai. Orang tu mandi wajib, tak yakin air rata tak rata, taklah sampai perlu yakin. Berat sangkaan kamu bahawa dah rata kepada kulit dan juga bulu-buluan yang sepatutnya, dah cukup lah. Apa yang nak yakin-yakin sangat, nanti kamu jadi was-was pula. Mandi wajib sampai 1 jam. Kenapa lama sangat kamu mandi? Mandi wajib. Mandi wajib pun takkan sampai sejam. Yalah, saya nak bagi yakin kata-kata tu. Jangan agak-agak lah, kamu dah gosok, kamu dah buat apa yang patut, ya. Berat sangkaan kamu kata dah rata, kira cukup lah tu. Ini kan amalan. Tapi dalam akidah, standard dia adalah yakin. Maka bolehkah dalil yang tak yakin menunjukkan kepada kepercayaan yang yakin? Tak boleh. Sesuatu yang tak yakin tidak boleh menghasilkan yang yakin. Contoh ya, kalau saya nak tanya jalan kepada satu orang, saya tak tahu nak pergi ke Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, pihak surau jemput saya kuliah bulanan secara FB Live. Kalau secara fizikal, jenuh saya nak kena berulang daripada KL ke Seremban. Mungkin setengah orang biasa, bahkan hari-hari pun pergi kerja Seremban KL. Tapi untuk saya yang kurang biasa dengan travelling macam itu, saya try to avoid, terutamanya kebelakangan ini agak banyak komitmen yang lain. Saya lebih selesa dengan FB Live kalau tempat-tempat yang jauh sedemikian. Tetapi katakanlah satu hari kata pihak surau, tak apalah Ustaz, yang bulanan tu bulanan lah kita online. Tapi ni kita nak buat satu kuliah khas, kita nak Ustaz hadir secara fizikal. Jadi saya kata, okey, kalau macam tu tak apalah, kalau sekali-sekala saya bolehlah datang ke Seremban untuk kuliah secara fizikal. Contoh je ya. Jadi saya pun pergi, tapi saya tak jumpa mana Surau An-Nur Fasa 3A. Jadi saya nampak satu orang, saya pun tanya pada dia, ni bang, macam mana nak pergi ke surau ni? Jadi dia kata, saya pun tak pasti, saya sebenarnya bukan orang sini. Saya ni daripada Kedah ni. Cuma datang ziarah anak. Tapi rasa saya lah bang, kalau kata Surau An-Nur ni, cuba abang belok kanan sana, kemudian abang nampak ada traffic light, kemudian abang ambil kiri tu, terus abang belok kanan, kemudian jumpa roundabout. Lebih kurang macam tu lah kalau tak silap saya pun tak pasti sangat lah, maklumlah saya orang Kedah, kata dia. Okey, begitu cara dia menunjukkan jalan kepada kita. Jadi, adakah kita yakin dengan jalan yang ditunjuk?
Pasti tidak. Dia yang menunjukkan pun tak yakin. Dia yang cerita jalan tu pun confuse. Jajak, bukan roundabout. Ada macam flyover. Macam tu pula lah dia cerita ya. Dah roundabout balik misalnya. Dia pun ragu-ragu dalam dia nak menunjukkan jalan kepada kita. Maka tentulah kita pun tak boleh yakin dengan apa yang ditunjukkan itu. Maka demikianlah. Dalil yang tidak qat'i, yang tidak yakin, macam mana boleh menunjukkan kepada akidah yang yakin? Sebab itulah dalam akidah, tengok takrifnya di sini, adalah pada istilah ilmu yang membahaskan beberapa aqaid, keyakinan agama, yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Standard mesti yakin. Maka kalau kita faham takrif tu, kita faham kenapa para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran yang mutasyabihat sebagai dalil dalam bab akidah. Tidak. Ulama kita akan rujuk balik kepada ayat yang muhkamat, misalnya dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sama seumpama Allah, ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah Taala. Jadi itu yang muhkamat. Tidak diambil ayat yang mutasyabihat, misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, misalnya yadullahi fawqa aydihim, untuk memaknakannya dengan makna yang memakhlukkan Allah Ta'ala. Tidak. Kerana jelas, laisa kamitslihi syai'un, walam yakul lahu kufuwan ahad, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan ayat-ayat yang seumpama itu, yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak sama seperti makhluk, dan Allah Ta'ala itu tidak perlukan kepada makhluk untuk Allah bertempat dan sebagainya. Jadi orang yang tak faham, dia akan gunakan ayat Ar-Rahman Al-Shistawa itu untuk membuat kesimpulan akidah. Sedangkan ayat Ar-Rahmanu Al-Shistawa itu ayat mutasyabihat. Bila ayat mutasyabihat, dia tidak qat'i dari segi makna. Dari segi ia daripada Allah Ta'ala, itu qat'i. Jadi kita faham. Kita isbatkan istiwa. Kita tak boleh nafikan istiwa. Kenapa? Kerana ini pasti daripada Allah. Bila Allah dah kata Ar-Rahman Al-Shistawa, memang kita tidak boleh nafikan istawa itu. Cuma persoalan, apa makna istawa? Maknanya tak jelas. Pertama, istawa itu ada banyak makna. Mungkin ada 14 makna, mungkin ada 15 makna. Kemudian, sebahagian daripada makna istawa itu akan bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Jadi pertama, ayat mutasyabihat itu sendiri ada keraguan yang teruk lah. Kalau kita kata zonni, ada zonni macam kes kuruk tadi, zonninya itu tak berapa parah sangat, sebab sama ada haid atau suci daripada haid, itu saja. Tetapi kalau ayat mutasyabihat, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna tafsir ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi kalau tak ada yang tahu makna sebenar kecuali Allah, macam mana kita nak jadikan dalil dalam akidah? Maknanya kita tak makna pada perkataan tu kita tak tahu. Tiba-tiba kita nak kata, inilah bukti dalil Allah bertempat di atas arash. Macam mana? Macam mana kamu nak yakin Allah bertempat di atas arash? Sedangkan kalimah istawa menunjukkan kepada Allah bertempat itu zonni. Dan zonninya parah. Kerana asalnya kamu tak tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Katakanlah kita tak nak wakaf di situ. Sebab ada juga qiraat yang kata bukan wakaf di situ. Bukan wakaf pada lafzul jalalah Allah. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tak, kata dia. Wakaf selepas itu. Berhenti lepas itu. Sambung lagi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sepatutnya berhenti di situ, tapi tidak. Illallahu warghasikhuna fil ilmi, kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Makna Allah tahu makna ayat mutasyabihat, dan orang-orang yang rasikhun, orang yang memang mendalam ilmunya juga tahu makna daripada ayat mutasyabihat. Jadilah kita nak ambil qiraat seperti itu. Masih lagi zanni. Kerana kalau qat'i, kalau yakin dari segi dilalah, siapa baca pun mesti faham makna yang sama. Misalnya tadilah, salah sata kuru. Siapa baca pun salah sata makna 3. Salah sata makna 3. Tak ada yang baca salah sata, 3 ke 4. Atau baca salah sata, 3 ke 2. Tak ada. Semua yang baca salah sata, semua faham 3. Itu qat'i.
Jadi di sini kalaulah hanya orang yang rasikhuna fil ilmi yang faham ayat mutasyabihat, berarti ayat mutasyabihat zanni. Lebih-lebih lagi kalau kita wakaf pada lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Memang jelas tidak boleh dijadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai asas sandaran kepada akidah. Kalau begitu kita faham kebatilan golongan yang mendakwa Allah bertempat di atas arash, kononnya berpegang dengan ayat Quran Ar-Rahman al-Arsy istawa, atau orang yang berpegang bahawa Allah mempunyai anggota tangan, cuma anggota tangan Allah itu tak sama seperti anggota tangan makhluk, dengan bersandarkan kepada ayat seperti yadullahi fawqa aydihim, ya. Itu tak betul, ya, akidah seperti itu. Adapun menetapkan yadun itu sepakat. Kerana dah ada dalam Al-Quran, macam mana kita nak nafikan? Memang ada kalimah yadullah. Maka kita tetapkan yadullah itu. Tapi adakah yadullah itu bermakna anggota tangan? Nah, ada sebahagian daripada orang ini dia kata tak, Ustaz. Kami menetapkan yadun bagi Allah, tapi kami tak kata yadun itu anggota tangan. Dan okeylah. Kalau memang benar kamu tidak bertaqiyah, tidak berpura-pura, memang itulah yang kamu yakini, bahawa yadun itu adalah makna yang layak dengan Allah, bukan berarti anggota tangan, itu kita sepakat. Tapi kalau kamu mengatakan, tangan dah, tangan-tangan lah. Tapi tangan yang tak sama dengan tangan makhluk lah. Dari situ sudah ada elemen sepertinya kamu meletakkan anggota tangan bagi Allah, ataupun cuma kamu cuba lagi dengan mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Di situ dibimbangi ada elemen tasbih. Tapi kalau memang kamu jelas, tidak, memang saya isbatkan yadullah, tapi yadun di situ adalah yadun yang layak dengan Allah, bukan berarti anggota, bukan berarti berjisim, bukan berarti dan okey. Tapi kadang-kadang kita lihat cara mereka membincangkan itu, sebenarnya mereka telah membayangkan yadullah itu dengan erti anggota tangan. Misalnya ada yang kata kalau kita menafikan yadullah dengan erti anggota tangan, mungkinnya Allah tu kudung lah. Kalau kita tak mau menetapkan anggota tangan bagi Allah, ya Allah kudung lah. Itu kan jelas bila dia kata begitu, yang dimaksudkan dengan yadullah itu adalah anggota tangan, iaitu yang keliru, kerana kalimah yadullah ini termasuk ayat yang mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa termasuk ayat yang mutasyabihat. Fasamma wajhullah juga termasuk ayat yang mutasyabihat. Sebab itulah ulama-ulama salah pun takwil, misalnya wajhullah dengan maksud kiblat, ataupun wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ikutkan zahir huwa makna zat Allah. Zat Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Ketikanya zat Allah tu di mana-mana kamu berada, tak mungkin. Kalau di mana-mana itu kan makhluk. Takkanlah Allah berada dalam rumah kita, Allah berada dalam kereta, nauzubillah Allah berada di dalam jamban dan sebagainya, tak mungkin. Maka walaupun asal makna zahir huwa itu merujuk kepada zat Allah, tetapi ditakwilkan kepada misalnya ilmu Allah. Makna ilmu Allah tu bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau kamu menyorok di mana pun, Allah tahu, misalnya begitu. Jadi kalau kita faham, kita tenang, tidaklah kita mudah keliru, taklah kita mudah melenting-lenting. Oh, saya pegang Quran ni, kamu apa salahnya kita nak pegang Quran? Tak salah. Bahkan itulah yang sepatutnya berpegang dengan Quran. Tapi kamu kena faham, Al-Quran itu ada yang qat'iyyud dilalah, maknanya itu tidak ada ragu-ragu. Ada yang zanniyud dilalah, maknanya ada keraguan. Yang kita nak pegang dalam bab akidah yang qat'i tadi. Qat'i subut, pasti mutawatir daripada Rasulullah SAW, Quran ataupun hadis. Yang kedua, qat'i dilalah, pasti maknanya itu. Tapi kalau makna yang sama-sama, lagilah mutasyabihat ni, kalau kita belajar ilmu dilalah, dia ada wuduh, ada 4 level wuduh. Ada juga yang khafa, maknanya kabur. Ada 4 level juga. Yang paling bawah, yang paling kabur antara yang kabur, itulah yang mutasyabih. Jadi macam mana kamu tergamak, ambil yang maknanya itu sangat-sangat tidak jelas, tiba-tiba kamu angkat itu menjadi dalil dalam bab akidah. Ini bimbang termasuk dalam apa yang diisyaratkan dalam ayat itu sendiri. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih.
Adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zair, ada bengkok, cenderung kepada kesesatan, maka mereka nanti akan ikut yang samar-samar daripada ayat mutasyabihat itu untuk mencari fitnah, pergaduhan, perkelahian, pergaduhan, wabtira at-ta'wilih, dan nak juga cari satu makna, padahal boleh sahaja kita itu seperti generasi salaf, kita serahkan bulat-bulat makna itu kepada Allah dengan keyakinan pastilah makna itu makna yang layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama tarda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.